Chow Meng dipercayai telah merogol 18 orang wanita dan dia juga telah disyaki membunuh sekurang-kurangnya 5 daripada mangsanya dan menjadi buruan polis selama 10 tahun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Farizan bin Sapri, nombor matriks di 2021-2098-702. Saya Lee James, memegang kad matriks di 2021-2098722. Dalam video ini kami akan membahaskan dan mengupaskan satu kes rogol yang dilakukan oleh Lee Chow Meng. Mungkin ramai yang tidak tahu, sebenarnya Malaysia ni pernah mempunyai seorang perogol bersiri yang paling kejam pada sekitar tahun 90-an. Lee Chow Meng dipercayai mula merogol mangsanya akibat daripada kekecewaannya dalam hubungan bersama dengan temannya yang bernama Tiong Hua. Kisah cinta Chow Meng akhirnya terputus di tengah jalan apabila teman wanitanya itu sudah tidak dapat bertahan lagi dengan sikap Chow Meng yang suka berhibur dengan wanita-wanita lain di Thailand. Chow Meng yang masih menyimpan perasaan sayang terhadap teman wanitanya itu cuba untuk menyelamatkan hubungan mereka, namun usahanya itu gagal. Bermula dari titik tersebut, dia dikatakan mula menanamkan perasaan benci kepada perempuan. Perasaan itulah yang mendorongnya untuk membalas dendam kepada kaum wanita dengan merogol untuk kepentingan nafsunya. Sebelum kita masuk lebih mendalam lagi, apakah yang dimaksudkan dengan rogol? Rogol didefinisikan sebagai satu perbuatan perhubungan jenis yang dilakukan secara paksa oleh satu pihak ke atas satu pihak yang lain, yang mana pihak yang dipaksa itu tidak merelakan perbuatan itu dilakukan ke atasnya. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan boleh berlakunya kejadian jenayah rogol. Antaranya adalah keruntuhan akhlak. Pada peringkat genital, yakni 12 tahun ke atas, remaja mula menaruh minat terhadap rakan sebaya yang berlainan jantina. Ketika ini, kelenjar-kelenjar kelamin sudah mula berfungsi sebagai sumber kenikmatan dan wujud perasaan cinta dua arah. Namun, hal ini menjadi masalah apabila perasaan berakhir remaja disalurkan dengan cara yang salah, iaitu dengan melakukan serangan seksual untuk memuaskan nafsu sendiri. Faktor yang seterusnya adalah pengaruh media massa. Sejak akhir-akhir ini, bahan-bahan lucah yang sepatutnya terkawal telah merebak dan mudah didapati oleh remaja, terutamanya lelaki. Wujud juga penjualan komik-komik berunsur pornografi dan juga penyebaran video-video klip seks yang berleluasa. Melalui internet umpamanya juga, masyarakat yang berfikiran kurang sihat dengan mudahnya boleh mengakses maklumat-maklumat yang menjurus ke arah pemikiran negatif. Cara berpakaian juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan berlakunya jenayah rogol. Sesetengah golongan muda di masa ini mengenakan pakaian bertentangan dengan cara pakaian budaya Melayu sekaligus bertentangan dengan cara pemakaian yang digariskan Islam, yaitu agama rasmi negara kita. Rogol boleh memberi kesan terutamanya kepada mangsa, keluarga mangsa dan juga masyarakat, di mana kesan rogol kepada mangsa ialah secara kebiasaannya sebaik saja selepas kejadian rogol ini berlaku, reaksi emosi mangsa adalah seperti marah, takut, gelisah, malu, dan mereka akan berasa diri sendiri tidak suci lagi dan tidak ingin berdepan dengan orang lain pada satu tempo, terutamanya bagi anak darah. Kecederaan fizikal seperti pendarahan ginekologi mungkin boleh berlaku dan menjejaskan kesihatan mangsa sehingga membawa kepada kemurungan, dan jika tidak ditangani oleh pakar psikiatri, mangsa rogol boleh menunjukkan tingkah laku yang boleh membawa kepada perbuatan bunuh diri. Dan kepada keluarga mangsa pula ialah seperti tak kebahagiaan keluarga mangsa secara biasanya terjejas atau merosot, di mana hal ini menunjukkan ramai mangsa merasakan
hidup mereka tidak tentram. Selepas kejadian, mangsa akan mengalami masalah psikologi seperti senang marah, tidak dapat berfikiran rasional, dan sering melakukan perkara yang boleh memusnahkan diri mereka sendiri. Ini memerlukan kesabaran ahli keluarga yang besar untuk bertolak ansur dengan mangsa. Kesan rogol kepada masyarakat pula ialah jenayah rogol ini memberi kesan yang amat besar kepada masyarakat, karena hasil daripada itu akan tersebarnya penyakit seperti HIV, pembuangan bayi, pembunuhan, dan sebagainya. Kadar jenayah juga akan meningkat sehingga menimbulkan kebimbangan dalam masyarakat. Malaysia menduduki tangga keempat dalam kadar indeks jenayah di rantau Asia. Antara langkah untuk mengurangkan kes jenayah seksual rogol ini ialah termasuklah seperti memberi kesedaran kepada minda, perlakuan dan juga percakapan kita untuk tidak mempromosikan budaya merogol ini. Seterusnya ialah pihak berkenaan boleh mengadakan seminar serta kempen kesedaran bagi kaum wanita tentang cara pencegahan diri daripada menjadi mangsa rogol ini. Di samping itu juga, golongan kaum wanita digalakkan mengambil kelas pertahanan agar dapat mengelakkan diri daripada menjadi mangsa rogol, karena jika mereka berada dalam situasi yang boleh membahayakan diri mereka, mereka boleh mempertahankan diri mereka dengan kemahiran yang mereka ada. Seterusnya ialah sentiasa menggunakan jalan yang dilalui oleh orang ramai dan jangan mengikuti jalan yang dekat tetapi sunyi dan gelap, karena hal ini adalah salah satu langkah untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa rogol. Sekiranya mengetahui diri telah di tangan penjenayah, wanita boleh menggunakan kekerasan seperti menggigit anggota badan penjenayah dan mencakar dengan kuku untuk melepaskan diri mereka. Rogol bukan saja menjadi masalah kepada wanita, keluarga atau masyarakat saja, malah menjadi masalah kepada negara. Kesalahan jenayah rogol ini tidak boleh dipandang ringan oleh masyarakat dan negara, karena ia adalah masalah keselamatan umum yang wajib ditangani secara berkesan oleh semua pihak pada semua peringkat. Oleh itu, pembentukan pribadi menerusi pendidikan berasaskan agama dan tata susila masyarakat tempatan merupakan salah satu jalan keluar yang amat berkesan dan perlu diberi perhatian. Tanpa terbentuk dalam diri seseorang akan kecintaan kepada kebaikan, maka selama itulah manusia akan sentiasa membekali dirinya dengan tindakan yang tidak berakhlak sepanjang usianya.